Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan cara menggunakan portal staff Unisham bagi My Publication. Sila pergi ke staff.unisham.edu.my dan tekan button login. Masukkan nombor staff anda dan masukkan password. Password di sini adalah password yang diguna pakai untuk ePay, bukan password yang diguna pakai dalam ICMS. Jika anda terlupa password tersebut, sila pergi ke forgot your password, masukkan email address anda dan tekan link email password reset link. Dan password baru akan diberikan di bahagian tersebut. Okey. Jika anda tidak menghadapi masalah berkaitan dengan password, anda boleh kembali ke portal staff dan masukkan password anda. Dan tekan remember dan sign in. Okey, ini adalah muka depan portal staff Unisham. Apa yang anda perlu lakukan adalah pergi ke pencapaian, pergi ke My Publication. Di My Publication anda akan dapati ada dua ruang utama, iaitu di bahagian Publication Submission bagi mengisi penerbitan bagi tahun 2022 dan ke atas, dan My Registered Publication adalah untuk penerbitan pesyarah bagi tahun 2019 sehingga tahun 2021 yang telah dibawa masuk daripada data Myra ke dalam portal staff di bawah My Publication. Okay, tujuan portal ini diwujudkan adalah bagi memudahkan pensyarah-pensyarah memasukkan semua bahan-bahan penerbitan, terutama sekali penerbitan yang bermula pada tahun 2019 sehingga tahun 2021. Okey. Apa yang anda perlu lakukan adalah anda dikehendaki double check data-data yang telah dimasukkan ini kerana ada kekurangan semasa data-data itu dibawa transfer masuk ke dalam sistem ini. Untuk memastikan data-data lengkap di dalam sistem My Publication ini, anda dikehendaki menekan button show untuk melihat dan menyunting semula jika data-data yang ada di dalam ini tidak lengkap. Okey. So seperti anda dapati bahawa status tiada. So kita dapati bahawa di sini status tiada dan jenis penerbitan adalah jurnal. Tajuk, pastikan tajuk yang betul. Yang ketiga, pastikan ahli-ahli di dalam penerbitan tersebut ada, dan jika ada editor, masukkan editornya, dan jika ada indeks di bawah MySite atau ERA atau Scopus atau WAS, anda boleh masuk di situ. Jika tiada, jika ada, hanya double check sahaja. And then apa yang anda dapati di sini adalah pembuktiannya tiada. So di sini memberitahu kepada kita bahawa semua pensyarah diwajibkan memasukkan bukti, iaitu penerbitan anda seperti tajuk di atas. Ini adalah benda yang tidak lengkap yang ada pada My Publication. So langkah seterusnya pergi kepada sunting. Okey. Di dalam maklumat ini terdapat bintang-bintang kecil di belakang setiap perkataan. Bagi maklumat yang berbentuk begini, anda diwajibkan untuk masuk. Jika tiada bintang kecil di sebelah perkataan tersebut, ia adalah maklumat yang tidak wajib dimasukkan. Okey. So, jika anda dapati bahawa dokumen ini tidak lengkap, contoh tajuk sumber. Tajuk sumber bermaksud jurnal yang disubmit. Contoh International Journal of Muamalat. So masukkan maklumat di situ. Yang kedua,
pengarang. Jika anda dapati bahawa pengarang selain daripada anda, second author, third author ataupun fourth author yang terlibat dalam penulisan tersebut tidak dimasukkan, anda boleh tekan button tambah pengarang. Okay. Jika salah seorang pengarang tersebut adalah daripada staf UNISYAM, klik button ini dan anda boleh pilih nama-nama yang telah disediakan di sini. Okay. Jika author bersama adalah penulis luar, sila masukkan nama di sini. Masukkan kad pengenalan jika ada. Jika tiada, tidak mengapa. Nama sudah memadai. And then tekan je. Dan tekan save. Kemudian tekan save. Jika berasa tidak ada satu keperluan ataupun tersilap dalam memasukkan data tersebut, anda hanya perlu tekan button delete di sini. Okay. Dan semua data-data ni boleh diedit jika anda dapati bahawa maklumatnya tidak betul. Okay. So, di sini ada beberapa indeks yang relevan dengan penerbitan tersebut. Just pilih sahaja. Jangan letak dua lah. Selalunya ERA atau MySci ataupun Scopus ataupun WAS. Okay. Jika anda dapati bahawa jurnal tersebut adalah dua tempat yang berbeza, anda boleh tick di Scopus dan di WAS. Tapi tidak di ERA. ERA hanya satu saja. MySci pun satu saja. Okay. Okay. Jika di kategori others journal, tidak perlu ditik bahagian ini. Okay. Dan masukkan pembuktian. Masukkan pembuktian data tersebut dan melalui sama ada drop ataupun browse. Okay. Untuk selamat kami cadangkan tekan browse. Saya ulang sekali, tekan browse dan cari di mana letaknya jurnal yang anda telah terbitkan sebelum ini. Itu determine of public interest. So cari di dalam pen drive ataupun di dalam mana-mana bahan yang anda masukkan dahulu. Okey, masukkan data tersebut, tekan open. Saya ulangi sekali. Maklumat yang perlu anda pastikan ada di dalam portal setiap penerbitan anda adalah bahan penerbitan tersebut. Untuk masukkan bahan penerbitan tersebut, anda pastikan anda sunting dahulu maklumat tersebut. Saya ulangi sekali. Langkah pertama, sunting dahulu dan masukkan data-data yang tertinggal, yang tidak lengkap di dalam portal tersebut. Kemudian apabila dapati data sudah lengkap, masukkan bahan penerbitan anda dengan menekan bahagian bukti iaitu browse dan masukkan bahan tersebut. Dan maklumat yang boleh dimasukkan adalah di mana hanya PDF sahaja dan maksimum yang dibenarkan saiz sesuatu file adalah 100 MB. Jika sudah upload complete, maka bolehlah ditekan simpan. Okey. Tekan simpan dan tekan hantar. Jika didapati belum lagi complete, anda boleh tekan sunting semula. Tapi jika anda dapati bahawa data-data yang telah dimasukkan sudah lengkap, langkah yang seterusnya adalah hantar. Okey. Permohonan anda berjaya dihantar, sila tunggu permohonan anda. So, langkah seterusnya adalah menunggu jika ada berlaku rejected daripada pihak RMC. Segala bahan-bahan yang telah dihantar melalui portal akan melalui pihak RMC. So, maklumat-maklumat berkaitan dengan penerbitan anda boleh terlihat di dalam publication submission yang telah anda buat. Ada tiga ayat yang akan muncul ya di dalam sini, iaitu satu, waiting for approval, waiting for submission dan rejected. Okay. Jika didapati tiada masalah, maksud dia ayat ini tidak akan muncul lah. Maksud dia the whole sentence di sini tidak akan muncul kerana maklumat anda telah pun diproses. Selagi tidak diproses, maklumat di sini akan tertera seperti di bawah.
So waiting for approval, waiting for submission, dan rejected. Okay. Jika berlaku rejected, okay, anda boleh tekan show dan buat pembetulan seperti yang dicadangkan di bawah ini, seperti catatan di sini ya. Catatan di sini menceritakan bahawa kesalahan yang berlaku dan anda perlu membuat pembetulan, iaitu salah fail yang dimasukkan. Sila update segera. So anda pergi ke sunting semula, masukkan data yang betul dengan pergi semula ke browse, masukkan data yang sebenar. Kemudian simpan dan hantar semula permohonan anda untuk disemak. Okay, maksud dia, permohonan anda akan berubah status daripada rejected menjadi waiting for approval. Okay, waiting for approval. So itu adalah perkara yang perlu dilakukan. Oleh itu, pensyarah dimohon membuat kaji selidik ataupun mengenal pasti setiap elemen yang berada di bahagian My Registration Publication dan lihat setiap satu untuk dimasukkan maklumat di bahagian pembuktian. Jika ada berlaku maklumat yang kurang dimasukkan, anda hanya perlu tekan ayat sunting. Okey, jika tiada apa-apa masalah, just masukkan maklumat dan save sahaja. Tunggu untuk approval daripada pihak RMC. Okay. Bagi mereka yang tidak mempunyai publication yang lepas, anda boleh ataupun tidak mempunyai masalah berkaitan dengan my publication, dia dah settle. Maksudnya saya dah settle semuanya berkaitan dengan maklumat-maklumat di sini telah pun dihantar dan sebagainya, maka anda boleh memasukkan data-data baru bagi tahun 2022. Okey, untuk publication submission di sini adalah berfokuskan maklumat-maklumat data bagi tahun 2022. So, boleh terus tekan kepada publication submission, pergi kepada cipta penerbitan baru dan pilih mana-mana penerbitan baru yang telah anda terbitkan bagi tahun 2022. Tekan dan masukkan data tersebut sehingga lengkap dan hantar. Tekan perkataan simpan dan hantar. Ada dua ayat di sini ya. Simpan dan hantar. Dan tunggu respon daripada RMC untuk memastikan bahawa jika anda baru menghantar maklumat tersebut, ayat waiting for approval akan keluar. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya mohon pensyarah-pensyarah untuk mengisi maklumat ini sebelum atau pada tarikh 31 Julai 2022 bagi proses audit yang akan berlaku bagi tahun MYRA 2022. So, seulangi sekali, semua pensyarah diwajibkan mengisi My Publication ini bagi tahun 2019 sehingga tahun 2021. Ini adalah maklumat penting yang perlu kami pastikan kesahihan data tersebut kerana data-data ini telah pun dihantar kepada MYRA untuk pihak RMC. Ucapkan terima kasih kepada semua pensyarah dan kami sangat menghargai ruang dan masa yang telah diberikan untuk mengisi My Publication, sistem baru yang telah diwujudkan oleh BTM. Sekian, terima kasih.